Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi Hadi Saleh untuk episod yang berikutnya. Dan episod kali ini adalah kesinambungan daripada episod yang lepas. Di mana saya akan kongsikan dengan anda semua satu lagi resepi yang menyempurnai suatu juadah untuk hidangan pada hari raya yang akan datang. Nak tahu menu apa? Menu ini adalah daging masak hitam manis. Semanis saya. Okey guys, untuk permulaan kita akan perkenalkan dulu bahan-bahan. Bahan paling utama kita akan gunakan daging. Macam saya suka memilih daging daripada kalau kita nak beli yang segar, kita ambil bahagian bukan bahagian tenderloin tapi kita ambil bahagian atas dia. Kita panggil apa ya? Atas peha tu. Saya tak pasti nama dia apa. Terlalu banyak sangat bahagian. Okey, kita ambil bahagian tu sebab nanti kita nak air daging tu keluar. Tapi kalau kita pakai tenderloin pun tak ada masalah, tapi proses masak dia akan menjadi lebih sekejap lah sebab daging dia mudah lembut. Okey, so tak ada masalah, pemilihan daging terpulang kepada anda. Itu untuk pertama, saya pakai daging dalam lebih kurang 500 gram macam tu. Kemudian untuk daging ini kita akan marinate dengan 5 perkara. Okey, 5 benda. Pertama saya pakai lada sula. Okey. Kedua saya pakai lada hitam, okey, serbuk dia. Ketiga saya pakai Thai palm sugar ataupun gula nisel lah orang kata kan. Kalau nak pakai gula biasa pun boleh, terpulang. Kemudian saya pakai kicap biasa, kicap lemak. Lepas tu dan terakhir untuk marinate kita pakai sos tiram. Okey, itu adalah proses untuk kita marinate daging kejap lagi. Okey, untuk bahan tumisan saya akan blend 2 biji bawang besar. Kita pakai buah keras, kita pakai halia dan kita pakai 5 ulas bawang putih. Juga kita pakai jintan putih. Okey, semua ni saya akan blend sekali nanti. Okey, so perasan tak, saya ni banyak masak kita akan pakai buah keras. Kenapa kita pakai buah keras? Okey, rahsianya buah keras ni sebenarnya sifat dia suka ataupun sukalah kan. Sifat dia ni jenis melemakkan makanan kita. Tanpa ada elemen-elemen lain, kita gunakan elemen semula jadi untuk melemakkan rasa masakan kita. Okey, untuk seterusnya kita pakai bahan apa? Kita pakai bawang goreng. Okey, bawang goreng ni saya dah goreng tadi sebab kita nak jimat masa. Kita mix dengan bawang goreng putih. So ada dua, bawang roast, bawang merah tu, dan kita goreng garing macam ni. Jangan terlalu garing, just nice macam ni, dan bawang putih. Dan yang ni nanti kita akan gunakan juga sebagai penyedap dalam kita punya resepi hari ini. Dan kita juga pakai kicap. Okey, kicap ni boleh pakai kicap biasa. Kalau kita disebabkan nama dia masak hitam manis, boleh pakai kicap manis. Kalau tak nak pakai kicap manis, boleh pakai kicap biasa, tapi nanti you all kena tambah sugar. Okey, baik. So, sekarang kita nak mulakan dengan apa dulu? Kita akan marinate daging dulu. Kita ambil sos tiram. Okey, kita tolak ke dalam ni. Okey, dalam satu sulu besar sahaja cukup memadai. Okey, buat rasa-rasa. Okey. Kita pakai kicap biasa. Okey. Kita pakai Thai palm sugar. Dan kita pakai lada sulah dan lada hitam. Okey. Kita akan gaulkan dia dan kita biarkan sekejap. Okey. Okey, kalau kita pakai Thai palm sugar ni senang. Sebab dia memang sifat dia dah memang hancur macam ni. Okey, bila kita gaulkan nanti dia senang nak sebati dengan kita punya daging. Okey. Kita gaul rata. Okey. Okey. Ramai tanya saya, Hadi kalau masak daging ni dia suka masak apa? Selain daripada asam pedas daging, saya suka buat masak macam ni. Daging masak hitam-hitam manis ni lah. Cuma saya tak suka bahagian daging tu dipotong tebal-tebal macam kita punya kenduri kan. Dia orang potong tu dalam bentuk cube. Jadi kita makan tu kita kena koyak. Tak seronok macam tu. Saya lebih suka dipotong just nice macam ni, sederhana sahaja. Okey.
So nanti senang kita nak makan, sekali suap je. Boleh? Mungkin sekali suap kita boleh letak 2-3 keping. Okey, seterusnya kita nak sediakan bahan kisar. Okey, kita potong bawang besar secara kasar. Okey. Okey. Halia. Okey, buah halia, buah keras. Okey. Berapa kita potong 2 sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita ambil lesung batu. Okey. Kita masukkan bawang yang kita goreng ni, bawang ros dan bawang putih. Okey. So sekarang ni kita elakkan daripada kita tumbuk macam ni. Okey, sebab kita tumbuk macam ni nanti dia terlalu hancur. Jadi saya ajar cara dia. Kita letak, kita pusing macam ni. Okey. Kita tak nak dia terlalu halus, kita nak dia kasar-kasar sahaja. Okey. Kejap lagi saya tunjukkan tekstur dia macam mana yang kita nak. Okey. So saya dah janji dengan anda semua nak tunjuk macam mana rupa dia. Okey, macam ni lah ya. Okey, nampak? Just nice, dia tidaklah terlalu hancur sampai berderai-derai tu kan. Sampai jadi macam tepung, dia just nice, kasar-kasar macam ni. Jadi apa yang kita perlu buat terlebih dahulu? Untuk pertama sekali kita perlu untuk gorengkan daging yang kita perap tadi. Saya dah perap lebih kurang dalam 30 minit. Lagi lama awak perap, lagi okey. Tapi sebab kita nak masak nak cepat, so kita perap dalam 30 minit. Itu dah memadai. Okey, kita tuang minyak. Okey guys, minyak pun dah panas. Okey, kita boleh gorengkan daging yang kita dah perap tadi. Okey. Untuk kuantiti minyak macam ni saya akan goreng semula, saya tak akan buat 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak naklah tuang terus. Nanti berai air-air tu masuk sekali kan, lambat pula daging ni nak kering dan masak. Agak-agak dia dah tenggelam dalam minyak. Then kita biarkan sehingga daging ni paling kalau dapat daging boleh masak terus lebih baik. Tapi kalau dah half cook pun okey, sebab nanti kita akan masak sekali lagi daging ini. Okey, kita tunggu untuk next step. Okey guys, masa kita goreng daging tadi, air daripada daging tu dia akan keluar. Okey, jadi bila dia akan keluar di peringkat ini kita kena tunggu air tu kering. So sekarang ni kita tengok air daging tadi dah mula mengering. Okey, jadi kita dah boleh angkat daging ini dan kita akan ikuti dengan proses seterusnya lah. Okey, sekarang saya nak angkat daging ni. Okey guys, tengoklah ni. Tadi saya goreng tadi masa letak daging tadi macam banyak. Tapi bila kita dah siap, banyak ni je kita dapat. Jadi bila kita masak ni kita kena pandailah agak-agak bahan dia, agak-agak benda apa kita nak guna. Okey, kalau daging pasti dia akan mengecut. Jadi kita kena gandakan kuantiti ikut target siapa kita nak hidangkan. Sama juga dengan bahan-bahan tadi. Okey, so sekarang ni saya dah keluarkan minyak daging tadi sedikit, dah tinggalkan sedikitlah untuk kita menumis. So kita buka balik api. Panaskan minyak. Okey, kita boleh letakkan bahan kisar kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedapnya bau jintan. Okey, sama juga macam kita masak benda lain, jangan dibuang, lepas kita akan goncang. Dan kita masukkan terus 2 sudu besar cili kering.
kacau rata dan kita biarkan kita punya bahan kisar ini garing dan pecah minyak. Okey guys, kita tengok sekarang ni cili tadi pun dah pecah minyak. Okey, dah cantik. So sekarang ni kita akan masukkan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita kacau dulu. Okay. Kita kacau dulu. Okay. Kemudian ada baki air daripada goncangan blender tadi kita masukkan. Okay. Saya nak terus letak kicap supaya nanti rasa kicap tu masuk ke dalam daging. Okey, so saya letak kicap manis Okey. Masa ni kita kena berhati-hatilah sebab kita dah guna kicap, kita dah guna sos tiram tadi, kita pun ada masa marinate, kita letak gula. Jadi masa kita nak untuk sesi mendapatkan rasa masakan ni, kita perlu untuk rasa dululah. Kita tengok dulu sampai dapat rasa yang kita nak. Tapi untuk menu hari ni kita kena ada rasa sedikit manis-manis lah. So kita boleh adjust dekat situ. Okey, kalau tadi saya dah masukkan kicap manis, jadi saya rasa kita dah tak perlu lagi dah bahan-bahan perasa yang lain. Cukup memadai dengan bahan-bahan aksesori yang telah saya masukkan lah. Kicap tadi, sos tiram, kita masa marinate pun kita dah letak gula nisan kan. So asalkan menu ini kita dapat rasa manis yang tepat untuk menjawab menu apa kita masak. Daging masak hitam manis. Jadi kenalah ada rasa manis macam tu kan. So kalau rasa kurang cantik dari segi warna, okey, kat rumah anda boleh untuk cuba tambah sedikit kecap pekat. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu gelap sangat pun tak lawa. Dia kena ada sedikit merah-merah sama-sama dalam masakan kita ni. Okey. Jadi sekarang ni kita biar sekejap kita punya masakan supaya daging dapat bermesra sesama dengan kuah dia. Jadi biar dia menyerap, absorb segala rasa ke dalam daging. Dan pada masa yang sama daging ni boleh lagi lembut lah bila kita masak macam ni. Okey, kita biar sekejap. Okey semua, saya rasa kita punya daging masak hitam manis kita ni pun dah cantik, minyak pun dah naik elok. So untuk yang terakhir, kita akan letak, okey, inilah resipi rahsia dia, bawang goreng. Bawang putih dan bawang merah yang digoreng dan dikancurkan secara kasar. Okey, kita akan tuang ke dalam kita punya masak hitam manis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah guys. Okey. Oh. Bau tak kru, bau. Oh, mantap. Okey. So kita kacau rata. Okey. Smells good. Okey. So kita dah buka api. Okey, kita tak nak nanti rasa bawang tu dia soggy. Kita nak ada rasa crunchy tu bila kita makan nanti. Okey. Alhamdulillah, resepi daging. Okey, kita I store ni. Okey. Okey, sekejap bagi nampak warna ni. Okey. Baik, alhamdulillah resepi daging masak hitam manis saya dah pun selesai. Terima kasih kepada mak kawan saya sebab ajar resepi ini. Ini adalah resepi terbaik sepanjang saya cuba buat daging masak hitam manis. Sehingga kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Kena tengok episod yang seterusnya sebab ini adalah hidangan lengkap yang akan saya kongsi untuk hidangan hari raya anda semua. Jumpa lagi. Bye.